Pengalaman saya mengajar di sekolah, dah 17 tahun mengajar. Biasanya kelas yang nombor 1 biasanya dia senyap. Kelas pandai biasanya senyap. Jarang-jarang kelas tu jenis kelas bising. Tapi kalau kelas nombor 6 tu, yang belakang-belakang biasanya bising. Jadi ni kita cakap kebiasaan. Biasanya orang bijak-bijak dia senyap sikit. Biasanya orang yang kurang bijak, yang belakang-belakang, dia banyak cakap bising. Biasanya. Biasanya, bukan mesti, biasanya. Ada orang mengatakan bahawa orang alim itu ada kalanya seorang alim umum, iaitu mufti, dan mereka ini teman sultan atau seorang alim khusus, dan itulah orang alim dengan ilmu tauhid dan amal perbuatan hati. Mereka ini teman-teman pondok pesantren yang terpisah bersendirian. Orang alim ni dua jenis. Satu yang terkenal dalam masyarakat, satu lagi tak terkenal. Tak ramai yang pergi berguru kat dia, tapi kita tahu dia tu orang soleh. Satu lagi dia ada pegang jawatan, mufti ke, qadi ke, pegawai agama ke, orang banyak berguru kat dia. Dua-dua pun bagus. Dua-dua pun bagus. Cuma nak cerita perbezaan. Satu orang ni dia popular dalam kalangan masyarakat. Satu orang lagi dia tak popular. Orang-orang tertentu saja kenal dia. Ada orang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal seperti sungai Tigris, dan Bishru al-Har adalah seperti telaga berair tawar yang tertutup. Imam Ahmad ni terkenal, anak murid beratus beribu pergi. Yang Bishru al-Hafi ni dia tak terkenal, dia mengembara. Tapi orang pergi juga, tapi tak ramai. Dua-dua pun bagus. Cuma berbeza keadaan saja. Berkata Abu Sulaiman, makrifah kepada diam adalah lebih dekat daripada makrifah kepada berkata-kata. Orang yang bijak pandai biasanya dia kurang berkata-kata. Salman Al-Farisi menulis surat kepada Abi Darda, di mana keduanya telah dipersaudarakan. Nabi Muhammad Salman ni dia datang dari Parsi tu. Dia bukan orang Arab. Bila sampai ke tanah Arab, dia masuk agama Islam. Nabi Muhammad persaudarakan dia dengan Abi Darda. Seolah-olah adik-beradik dah. Nabi Muhammad persaudarakan mereka. Tulis Salman kepada Abi Darda, wahai saudara aku, telah sampai kepada aku berita bahawa engkau duduk menjadi tabib, jadi doktor, mengubat orang-orang sakit. Maka perhatikanlah bahawa jika betul engkau ni tabib, maka berbicara, cakaplah, kerana pembicaraan kamu itu adalah ubat. Tapi kalau engkau buat-buat jadi tabib, Allah, janganlah engkau membunuh sesama muslim. Jadi dia pesan kat kawannya, kamu ni nak ubat hati orang. Maksud dia mengajar agama lah. Kalau betul kamu ni layak, cakap. Yang tu memang ubat, memang bagus. Tapi kalau kamu rasa diri kamu tu tak layak, lebih baik jangan cakap. Takut nanti kamu mengajar tu rosak orang. Dia pesan macam tu. Jadi orang-orang soleh ni, kalau kita sakit pun kita pergi jumpa dia, kita dengar cakap dia, kadang-kadang kita rasa sejuk hati kan. Saya pernah jumpa satu orang Dr. Daniel. Masa tu saya belajar di kolej, kena demam semua. Dia sungguh pun mengajar agama, tapi dia ada kliniknya. Siapa pergi? Pergi klinik dia, klinik Ashifa. Pergi lah. Klinik doktor biasa ni. Pergilah klinik tu. Kebetulan hari tu dia yang rawat. Kita dengan pening kepala, dengan hingus meleleh ni, kita bagaimana dah ni? Masuk giliran kita, saya pun masuk lah. Bila masuk, duduk lah. Dia pun tanya, sakit apa? Dia cakap tu kita rasa sejuk hati. Dengan lembut dia. Masa kuliah, dia kalau bagi kuliah dia jenis semangat. Macam nak perang lah. Bila masuk, terima rawatan dia, kita rasa sejuk hati, rasa nak duduk lama lagi. Dia kaitkan pula dengan agama. Kata ni datang dari penyakit, datang daripada Allah. Allah yang akan rawat. Saya usaha bagi ubat, balik makan ubat. Dia cakap pelan-pelan, kita rasa seronok. Dengan cakap dia tu, seronok cakap dia tu. Ni kalau kita pergi berubat kat bomo kan, bukan semua bomo, setengah bomo kan, badan dah besar, pakai baju hitam, saya ikat kepala lah, misal melenting dengan ada tangkai semua kan. Kita dah sakit teruk kan. Tengok Allah, lagi sakit kan. Macam perempuan kan, lagi sakit. Jadi kalau jumpa macam Dr. Daniel ni, sejuk, lembut je hati kita. Masa macam dah terubat dah sebahagian, walaupun belum makan ubat dia lagi.
Anas apabila ditanyakan masalah-masalah agama, dia kata tanya dekat penghulu kita Al-Hasan. Dari Ibnu Abbas, apabila ditanyakan, dia kata tanyalah dekat Harisah. Ibnu Umar pula, kalau orang tanya kat dia, tanyalah dekat Sa'id Al-Musayyab. Diriwayatkan bahawa seorang sahabat Nabi meriwayatkan 20 hadis di muka Al-Hasan. Ada satu orang sahabat Nabi, dia cerita, aku ada 20 hadis ya, aku dengar daripada Nabi Muhammad. Dia pun cerita, hadis pertama bunyi dia begini, hadis kedua bunyi dia begini. Dia hafal 20 hadis, dia pun cerita. Ramai ada orang. Lepas tu orang tanya dekat dia, apa tafsir hadis-hadis ni, apa maksud dia? Tahu, aku tak tahu. Aku cuma menghafal saja. Nak tafsir aku tak tahu. Kebetulan dekat situ ada Hasan Al-Basri. Lepas tu Hasan pun dia tafsir. Hadis pertama tafsir dia begini. Dia berilmu lagi daripada sahabat tu tadi. Hadis kedua tafsir dia begini. Dia tafsir satu. Memang handal lah Hasan Al-Basri ni. Lepas habis dia tafsir semua tu, orang-orang yang ada kat situ pun tercengang. Oi, hebat rupanya kita punya ni Hasan Al-Basri. Yang sahabat tadi apa dia buat? Dia mengambil segenggam batu kerikil dan melemparkan orang-orang itu. Dia ambil tanah sikit, dia baling. Kan orang Arab ni dia jenis melawak kasar. Dia ambil tu, dia baling. Hampa semua ni, dekat hampa semua dah ada tok guru besar lah. Kamu boleh tanya dekat aku tafsir. Buat malu je, aku tak tahu. Aku cuma hafal saja. Lain kali tanyalah kat dia. Ada tanya kat aku. Dia ambil batu, dia baling. Dia marah. Antara tanda-tanda ulama akhirat tu, perhatiannya banyak kepada ilmu batin, ilmu soal hati. Kalau ulama dunia ni dia lebih pada hukum hakam. Hukum hakam dia cukup handal, tapi bila bicara soal hati dia tak boleh. Dia kurang pengetahuan. Okey, bahagian bawah tu kemudianlah kita sambung. Itu dah tajuk lain. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Sebagai penutupnya, satu renungan untuk kita. Kalau kita fikir akhir-akhir ni lah, semenjak 2 menjak ni kebelakangan ni, kita ni semakin jauh daripada tarbiyah. Kita ni semakin jauh daripada kuliah-kuliah agama. Kita ni semakin jauh daripada dakwah. Kita makin jauh daripada orang-orang soleh, jauh daripada guru-guru. Sedangkan dulu kita rapat sikit, sekarang ni makin jauh. Kita renung-renung, rasa makin jauh dah ni. Tu maksudnya kita ada silap di mana-mana. Kita kena bukti balik. Tapi kalau akhir-akhir ni, kita rasa dulu aku ni malas mengaji, sekarang rajin. Dulu rasa jauh dengan orang soleh, sekarang dekat. Dulu malas nak cakap pasal dakwah ni tak mau, tapi sekarang ni rasa dekat. Tu maksud dia Allah pilih kita lah. Tu kita yang nak buat renungan lah kan. Renungan. Mungkin bukan sekarang, mungkin lagi 4-5 bulan kita fikir, aku ni rasa macam jauh dah. Dulu rajin juga kan. Kat mana ada pengajian semua pergi. Sembahyang pun rajin datang, Quran pun rajin baca. Sekarang ni rasa macam jauh pula. Tu maksud dia kita kena perbaik balik. Kena repair balik diri kita, cek amalan. Jadi sekadar itu sajalah. Jika ada salah dan silap, saya bermohon berbanyak-banyak maaf.